Okay, terima kasih kepada Cik Nur Asraili dan semua yang hadir. Okay, hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang fabric ducting and diffuser for energy efficiency. So, saya akan ceritakan sedikit lah tentang Prihoda sendiri. Prihoda merupakan brand daripada Czech Republic. Next. Belakang tadi. So kami sendiri daripada Prihoda Malaysia Sdn Bhd merupakan sole distributor untuk brand Prihoda untuk Malaysia, Singapura dan Brunei. Next please. So secara overview-nya saya akan terangkan lebih sedikit sebanyak tentang working principle untuk fabric ducting dan juga apakah solution yang akan dapat kita dapat daripada penggunaan fabric ducting dan sedikit comparison between conventional ducting dan juga fabric duct dan juga beberapa reference project kita di Malaysia lah. Next. So apa itu fabric duct? So kalau kita tengok kepada conventional ducting, dia terdiri daripada dua lah, iaitu ducting aircon, iaitu sesalu angin dan juga diffuser sebagai tempat untuk distribute angin sejuk. So daripada sistem fabric duct pula ialah 2-in-1 di mana ia berfungsi sebagai ducting dan juga diffuser. So daripada unit aircon tu sendiri, dia akan apabila dia masuk ke dalam fabric ducting, dia akan pressurize hingga ke ujung. So dia akan disperse ke occupied zone lah. So next. So ni adalah antara contoh-contoh air outlet untuk fabric ducting. Yang pertama ialah yang kita dapat tengok ialah permeable fabric duct. Permeable ni yang kita pilih sebab di Malaysia ni mempunyai humidity yang tinggi. So daripada serat-serat benang setiap panjang fabric duct tu sendiri akan keluar angin. Ini untuk bila angin tu akan keluar daripada seluruh serat benang tu. So dia akan menghasilkan cold blanket insulation di mana udara panas daripada luar dia tak akan boleh attach kepada surface fabric tu sendiri. So ini dapat menghalang daripada condensation problem lah. So next kita ada micro perforation. Ini biasanya digunakan untuk kawasan-kawasan yang mempunyai required velocity yang rendah. Contohnya seperti di dalam bilik meeting dan sebagainya. Kemudian kita ada perforation, small ferric nozzle dan big ferric nozzle ni biasanya digunakan di ruangan-ruangan yang besar lah untuk mendapatkan airflow yang lebih tinggi. Okay, next. So ini adalah airflow travel distance yang seperti yang kita boleh tengok. Untuk macam uniform microperforation tu macam saya cakapkan sebelum ni, dia akan ada udara sejuk tu sendiri akan keluar daripada serat benang. So dia akan menghasilkan cold blanket insulation. Untuk perforation pula kita boleh tengok dia boleh pergi dan dia boleh go side through antara 3 hingga 12 meter dan yang paling besar yang digunakan ialah big nozzle lah, iaitu boleh pergi sampai 30 meter side air through. Next. So bagaimana kita melakukannya? So fabric duct system ni dia akan increasekan discharge area. Maksudnya dia punya distribution angin tu akan lebih sekata dan menyeluruh. Dan juga kita akan boleh reduce discharge velocity and ada natural heat movement. So next. So ni antara masalah yang biasanya kita akan jumpa lah apabila kita deal dengan cool air distribution. Next. So isu yang pertama yang selalu kita jumpa ialah daripada pengagihan angin yang tak sekata. So biasanya kalau macam untuk conventional ducting ni, dia lebih kepada konsep spot cooling di mana kawasan kalau tidak digunakan secara yang betul, tempat yang dekat dengan diri itu akan lebih sejuk berbanding dengan tempat yang jauh. So ini kita dipanggil ia sebagai short circuit system lah. So next. So kenapa boleh terjadinya bad air distribution ini ataupun pengagihan angin yang tak sekata ni? Yang pertamanya mungkin kerana kesilapan design error lah antara designer apabila dia membuat designing tu, dia menggunakan ductulator tu mungkin tersalah sizing. Bila tersalah sizing akan dapat angin yang tak sekata.
Kemudian mungkin pula apabila design dah betul, tetapi dari segi installation pula ada beberapa masalah lah. And then itu pun akan menghasilkan angin yang tak sekata. Kemudian yang ketiganya adalah duct balancing. So untuk duct balancing ni kalau ikutkan cara yang betulnya, setiap diffuser untuk metal duct tu sendiri kita perlu buat proper duct balancing. Ini untuk kita pastikan setiap udara daripada diffuser tu akan diagihkan secara sekata. So bila diorang tak buatkan proper duct balancing ni, iaitu biasanya akan membuatkan pengagihan angin yang tak sekata lah. So next. So ini antara problem-problem yang biasanya kita akan lihat lah kalau bila terdapatnya pengagihan angin yang tak sekata ni. Contoh yang pertama ialah cold air draft, iaitu bila orang yang dekat dengan diffuser tu akan lebih rasa angin yang lebih kuat berbandingkan orang yang jauh. And then short circuit ni macam saya cakap tadi, ada kawasan yang terlampau sejuk ataupun ada kawasan yang terlampau panas. So biasanya bila short circuit system ni, biasa diorang akan ambil cara mudah lah, iaitu untuk tambahkan lagi aircon system, dan ini akan menyumbang kepada oversize aircon unit. So bila kita oversizekan aircon unit ni, kita akan mendapat problem yang lain pula, seperti high electricity bill dan maintenance bill pun akan lebih tinggi lah. So next. So bagaimana Fabry duct dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini? Next. So banding spot cooling, kita akan lebih kepada even distribution lah, macam yang kita lihat dalam gambar ni, di mana Fabry duct tu sendiri dia akan lebih menyeluruh ataupun pengagihan angin tu lebih sekata. So next. So Fabry duct ni sendiri kita mempunyai detail design software analysis, di mana setiap sizing, berapa banyak lubang perforation yang diperlukan, dan sizing lubang itu sendiri kita sudah analyze dulu di dalam software kita sendiri, di mana kita akan tentukan sama ada setiap ruangan itu angin itu diagihkan dengan sekata ataupun tidak. So daripada software ini sendiri kita akan dapat lihat jika ada terdapat antara masalah vibration atau pressure sebagainya, semuanya akan kita design and custom made melalui kita punya software sendirilah. So bila sampai on-site memang tiada on-site punya work lah, semuanya akan dibuat dalam designing stage. So untuk simplifykan design pun macam kita lihat tadi, Fabry duct mempunyai banyak perforation, type of perforation. So daripada situ kita tak payah buat terlampau banyak cabang. So kita boleh simplifykan design, and also dia punya installation adalah sangat senang lah berbanding dengan konvensional. Terusnya. Macam ini kita boleh lihat untuk case study di lecture hall UiTM Puncak Alam, di mana terdapat komplain lah daripada lecturer di hadapan, mengatakan yang bahawa yang diorang terasa terlampau panas berbanding dengan student diorang di atas berasa terlampau sejuk. So daripada sini kita dapat tahu yang ini ada masalah short circuit system, di mana ada setengah kawasan lebih sejuk berbanding dengan kawasan ada yang terlampau panas. So existing unit ni dia menggunakan 60 horsepower di belakang, di mana walaupun 60 horsepower masih tidak dapat capai suhu yang sekata lah. So apabila klien, iaitu pihak pembangunan UiTM Puncak Alam sendiri, dia melihat pada keadaan ini, so dia kira-kira untuk kos untuk membuka, merobohkan balik shielding untuk membetulkan conventional ducting tu mempunyai kos yang terlampau tinggi. So apa yang diorang buat ialah diorang propose untuk membuat backup unit lah, iaitu untuk tambah lagi 30 horsepower sebagai backup jika existing unit itu masih lagi terasa panas. Next. So macam kita lihat ni, apabila diorang nak tambah lagi aircon, iaitu sebanyak 30 horsepower, separuh daripada 60 horsepower yang existing tu. So dia datang ke kami, dan kami propose untuk install 3 batang. Macam yang kita boleh lihat dekat yang gambar tersebut, ada 3 batang. Satu batang tu attach dengan 10 horsepower
rooftop unit, di mana untuk yang belakang sekali untuk cover penonton yang belakang, tengah untuk cover tengah, dan depan sekali untuk cover lecturer and VIPs lah. So apabila time testing and commissioning, kita dapat tahu bahawa yang temperature, kita buat temperature mapping, kita dapat suhu, kita hanya pasang untuk yang backup saja, iaitu yang 30 horsepower. Kita dapat suhu sebanyak 20 horsepower, 20 Celsius, dan apabila student masuk biasanya akan tambah dalam 4 hingga 5 Celsius, iaitu 24, 25 Celsius tu masih di dalam comfort level. So daripada sini kita lihat hanya menggunakan 30 horsepower, separuh daripada horsepower existing unit tu, kita dapat dengan air distribution yang bagus, kita dapat achieve temperature yang comfort. Next. So ini pula untuk case study di Menara KH Kuala Lumpur, di mana diorang pun ada makeover, upgrade diorang punya offices. So apa yang kita lihat apabila diorang makeover, diorang ceiling terlampau rendah. So diorang interior design pun decide untuk membuang semua ceiling. So apabila dibuang semua ceiling akan dedahkan metal ducting tu lah. So apa yang diorang buat, diorang gantikan metal ducting tu dengan fabric duct. So unit aircon pun dia ganti juga. So antara efisiensi daripada unit yang baru, termasuk dengan pengagihan angin yang sekata, iaitu menggunakan fabric ducting ni, dia dapat save. Kita tanya balik dia punya owner, dia kata dulu dia punya monthly electricity bill dalam 12,000, and sekarang dia punya electricity save up to 60%, achieve sampai 5,000 saja. So daripada perkiraan itu dia memang dia kira balik dalam 3 tahun saja dia dapat break even balik dia punya cost daripada penukaran sistem yang baru itu. Next. So kita pun ada CFD simulation, ini untuk menunjukkan velocity and temperature flow pattern, biasanya untuk projek-projek yang kritikal lah untuk kita lihat. Contohnya macam baru-baru ni kita mempunyai projek di stadium badminton di Lakin, di mana kita perlu capai dia punya KPI 0.3 meter per second untuk 10 meter dan ke bawah. So kita gunakan sistem CFD ni sendiri untuk kita tentukan sama ada design yang kita hasilkan pada design stage tu dapat tak comply dengan KPI yang telah diberikan. So daripada sini memang kita akan dapat tahulah dengan lebih accurate. Next. So masalah kedua ialah dari duct condensation. Biasanya kita tahu kalau macam untuk metal ducting, dia akan memerlukan beberapa insulation lah untuk halang daripada angin, ada perbezaan suhu di permukaan metal ducting itu sendiri. So biasanya kalau macam lepas 10 tahun, biasanya daripada metal ducting ataupun fleksibel tu dia akan ada decay ataupun terkoyak. So itu akan membawa problem kepada condensation. Next. So ini antara masalah-masalah yang biasa kita orang jumpa lah untuk masalah condensation, iaitu daripada masalah shielding damage. Biasanya kita akan nampak apabila condensation paling ketara ialah untuk yang shielding kapur ni, dia akan nampak kerosakan kat situ. Ataupun di kawasan-kawasan yang banyak cermin ataupun ada banyak pintu keluar masuk akan menghasilkan condensation pada aircon unit, dan juga akan grow pada fungi lah. Ni biasanya untuk indoor air quality akan terdapat beberapa problem lah bila ada isu condensation. Next. So ni kita punya case study di Masjid Puncak Alam. So kawasan ni memang terbuka, tiada pintu, tiada dinding. So kalau kita test, kalau macam untuk kain jenis non-permeable, memang akan menghasilkan condensation. So apa yang kita buat kat sini, kita memang gunakan permeable type of fabric, di mana angin sejuk tu sendiri akan keluar daripada serat-serat benang tu sendiri. So apabila macam yang saya cakap tadi, dia akan create satu cold blanket insulation, di mana udara panas tu tak akan dapat attach kepada surface, and then
sampai sekarang memang tak ada apa komplain tentang condensation di projek ini. Next. So ni pun antara projek-projek yang terdapat banyak cermin dan tingkap seperti kompleks PKNS dan Eastern Cafe. Memang sampai sekarang memang tiada problem lah dari segi condensation. Next. So isu yang ketiga adalah dari segi isu berat, di mana biasanya kalau macam metal ducting ini akan memerlukan lebih ramai pekerja dan mengambil masa yang lebih lama. Next. So biasanya untuk masalah berat ni dia akan require lebih structuring works, akan mempunyai masa yang lebih lama untuk installation dan sebagainya lah. Next. Ini antara case tadi kami di Audi Showroom Glen Mary, di mana structure untuk bangunan ni sendiri adalah digunakan sama macam bangunan tu di Europe. So diorang pakaikan design yang sama. So apabila di Malaysia diorang terasa panas di kawasan lobby untuk sales gallery. So bila diorang nak untuk pasang untuk conventional metal ducting ni perlukan banyak strengthening works yang memerlukan kos yang agak tinggi lah. So apabila diorang mencari solution, so Fabriduct ni sendiri biasanya dalam 4 hingga 8 kg per meter lah. Maksudnya terlampau ringan lah. So kita hanya memasang pakaikan sama ada railing ataupun kabel. So tanpa strengthening works pun bangunan ini dapat menampung berat Fabriduct. Okay, next. So isu yang seterusnya ialah daripada segi bad appearances. Biasanya macam kita tahu untuk atas shielding ni biasanya dia akan memerlukan lebih daripada 90% sebenarnya untuk sembunyikan ducting sistem lah. Next. So ni apa di case tadi di Menara KH juga yang sebelum ni. So sekarang kita boleh tengok daripada segi private sector, diorang banyak mengamalkan design open space area di mana diorang buang semua shielding untuk mendapatkan lebih ruang di dalam diorang punya kawasan tersebut. So biasanya kalau macam shielding tu sendiri, dia akan bawah lagi daripada ducting tu. Sebab itu akan melimitkan lah untuk area untuk office tersebut. So apabila kita buka shielding tersebut, so Fabriduct ni sendiri dia boleh match kepada apa-apa interior design lah. Maksudnya dia punya kain tu sendiri kita boleh attach kepada apa-apa warna dan corak. Next. So macam kita lihat ini dia mempunyai beberapa design lah, di mana kita boleh gunakan dalam bentuk bulat ataupun separuh bulat. Next. So kita pun juga boleh print beberapa jenis printing ataupun logo di Fabriduct. Next. So biasanya kalau macam untuk designer kita sendiri, dia akan bagi beberapa option lah untuk klien, di mana diorang boleh milih corak ataupun kalau diorang ada corak yang tersendiri pun diorang boleh bagi kepada kami untuk kami printing lah. Next. So ni antara contoh special printing untuk Fabriduct. Next. Ini ada sedikit perbezaan lah antara Fabriduct dan metal ducting. Next. So point yang pertama ialah Fabriduct ni lebih even distribution, iaitu daripada segi pembahagian angin tu kita increasekan dia punya discharge area. Sebab Fabriduct sendiri merupakan 2-in-1. Maksudnya dia ialah diffuser dan dia ialah ducting. So keseluruhan ducting itu sendiri bertindak sebagai diffuser. So angin yang akan dibahagikan dengan lebih sekata. And also dia pun tidak perlu self balancing. Macam yang kita lihat tadi, memang daripada segi design sendiri kita memang akan design lah berapa banyak perforation and berapa size perforation tersebut untuk biar angin tu dia akan diagihkan dengan lebih sekata. Dan lightweight pun memang daripada segi 4 hingga 8 kg berbanding dengan metal ducting. So dia pun senang untuk dicuci dari segi maintenance.
macam setiap 5 meter untuk fabric duct tu sendiri kita akan ada zip lah untuk kita senang buka. Ini crucial untuk sektor-sektor makanan lah. Biasanya kita lihat diorang mempunyai KPI di mana setiap 3 bulan diorang perlu cuci diorang punya aircon system tu untuk capai indoor air quality punya KPI lah. So kita pun tidak ada sebarang waste di dalam di site sebab semuanya akan sampai secara one set di mana everything equipment semua memang sudah ada kat dalam tu, just tinggal untuk pemasangan saja. Next. So untuk project reference kita sudah hampir 10 tahun lah di Malaysia. So kita ada lebih 200 project reference. Next. Jadi kita just skim through lah antara project reference kita kat Malaysia. Boleh just quick next. Ecoworld macam. So memang akan ada beberapa design lah ikut kesesuaian tempat. Hall and auditorium. So kita boleh lihatlah daripada projek-projek reference ni terdapat banyak dia punya design tu lebih simplify lah berbanding conventional ducting. Untuk masjid pun kita ada buat biasanya untuk masjid ni dia lebih banyak corak lah di mana kita akan ikut kepada interior design masjid itu sendiri. Offices. Factory dan warehouse. Biasanya untuk factory ini dia lebih kepada pemasangan yang simple lah, di mana tak perlu banyak corak dan sebagainya. Hanya lebih pentingkan faktor efisiensi dan juga untuk senang untuk maintenance lah. Support center. Juga ada di showroom. Store outlet. So kita pun ada mobile app kita sendiri untuk senangkan designer untuk perkiraan sama ada sizing tu boleh fit tak dekat dia orang punya interior design. So kalau macam mobile app ni memang boleh di-download sendirilah daripada Google App Store dengan Apple Store. So kalau macam untuk technical catalog boleh scan lah kita punya tu untuk dapatkan lebih technical data lah untuk kita punya efficiency tu. Next. So kita pun ada mobile network di mana boleh tengok media social di mana kita boleh tengok kita punya latest project, and also kalau macam untuk request untuk kita buat presentation ataupun lebih kepada technical data yang tentang kita punya case study yang sebelum-sebelum ni. Okay, itu saja daripada saya.